ulasan ayat-ayat Quran seolah-olah semudah membaca surat khabar, sedangkan Rasulullah SAW memberi amaran memfassara Quran bira'yih falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa berani mentafsir Quran mengikut kepala dia sendiri, maka sediakan tempat duduk dia dalam neraka Jahannam. Ayat Quran ialah kalamullah, bahasa Arab. Dan kalau kita lihat semua kutub al-munazzalah minas sama', kitab-kitab yang diturunkan dari langit, Al-Quranul Karim, Taurat, Injil, Zabur, dia menggunakan bahasa tahliliyah, bukan bahasa tarkibiyah. Kalau bahasa Melayu kita dia guna bahasa tarkibiyah, susun. Kalau bahasa Arab, kalau bahasa Melayu kita telah berdiri oleh seorang lelaki, ya. Kalau bahasa Arab dia kata kan qama tu je, qaf alif mim, qama 3 huruf. Kalau diterjemahkan bahasa Melayu, qama dia bunyi apa? Telah berdiri oleh seorang laki-laki. Panjang kan. Itu bahasa kita tarkib. Itu kalau qama. Kalau muannas pula dia berubah tu tanis, qamat, ya, atau bahasa Arab kan, sebab dia ubah tahlil. Atau bahasa kita susun tarkib tu, yang kalau Quran ni turun bahasa tarkib, bahasa lepas surau ni tinggi kan. Ya, bahasa itu, bahasa Al-Quran, bahasa Arab, bahasa Ethiopia, Ibrani, itu semua maknanya bahasa tahlil. Mana mempunyai rahsia yang tinggi. Sebab tu tidak boleh mentafsir Quran kalau dia tak pandai pakar dalam ulumul Arabiyah. Ya, dia ada 14 ilmu kena matang tu, baru dia boleh nak mencelup. Ya, orang dulu-dulu kalau tak ada 40 tahun belajar, dia tak berani mengaku alim, dan dia pun tak mengaku alim. Sayyidina Ali kata, akhi sa'umbika bayanin antafsidah, akhi lan tanalil ilma illa bisittatin sa'umbika bayanin antafsidah, zakain wa khilsin wa ijtihadin wa bulghatin wa tuluz zaman, nasihatul ustazin. Wahai saudaraku, kau tidak akan dapat ilmu melainkan dengan 6 syarat. Zakain, kena cerdik, ya, nak menguasai ilmu Quran dia kena cerdik. Kita pula hari ni kebanyakan masyarakat jadi terbalik. Anak letak PC SPM 3 kali tak lulus baru dia hantar mengaji agama. Anak nak sumbat masuk tong sampah kan tak agama. Ni biadab dengan Allah Ta'ala. Orang pergi pilih anak kita yang kau-kau punya otak cerdik tak hantar agama. Dia bakal membela agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau dia hantar dunia tu nak bela perut. Ya. Buat dunia dia bagi yang cerdik. Ya, otak lembab pergi hantar agama. Mosak kawan nak menghafal. Mengapa terbalik terpusing dah rabah pusing-pusing nak menghafal. Ini sikap Melayu. Ya. Orang dulu tak, sebab tu fatana cerdik. Kalau kita pergi Fatani dan masya-Allah, di kawasan sana tempat kita mengaji sana 500 pondok. Bukan 500 pondok tu, 500 kawasan. Sini satu kawasan ada dalam 4-500 orang pelajar, 1000 orang. Depan lagi tu ada satu kawasan lagi. Depan lagi satu kawasan. Kawasan tu dekat 500 kita. Ya, dahsyat. Satu pondok kalau ada tok guru dia besar-besar 2-3 orang, kepala telaah dia mengaji 20 tahun, 25 tahun. Tak banyak kan. Tu yang tak turun ke Bukit Jihad lagi. Di Mekah tu lagi banyak kan. Sebab apa? Ya, sebab Allah Ta'ala jadikan di sana kalau dia mengaji ilmu sekular, dia tak ada tempat. Habis-habis dia jadi guru sekolah ataupun pegawai keselamatan, polis, sojar. Gaji dia adalah 200-300 ribu. Dia orang pun tak minat. Jadi orang meniaga banyak di sana. Anak cerdik dia hantar pergi ngaji pondok. Itu yang jadi banyak. Kita pergi ngaji di sana, ya, budak-budak 3-14 tahun dia baca kitab Arab tak ada bagi sebenarnya. Mana keadaan nama semua masuk pupang kita tengok malu. Sebab tu nama dia pencerdik, fatah lah, tempat fatah ni. Nak ceritakan apa ni? Apabila umat Islam mereka dalam menjaga ilmu, sebab tu ulama wajib kita kena jaga dia. Ulama kita kena jaga, kita kena bela pada ulama. Apa mana bela? Bagi dia duit? Bukan. Pergi ambil ilmu yang ada pada dia. Sebab dia takkan lama dia akan balik. Dia sampai umur dia akan balik. Kalau kita tak timbul ilmu-ilmu daripada mereka, dia balik, dia bawa ilmu tadi.
Jadi akhir zaman akan berlaku ini tanda amaratus sa'ah, tanda kiamat. Ilmu tu akan diangkat. Walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Matlah mati kalau mak seorang yang pakai sedap hebat-hebat seorang, lepas tu sikit-sikit maka cukup kualiti ilmu tu akan turun sikit-sikit. Kalau tengok dia buat tesis pun tak sama dulu kan. Orang dulu bila karang kitab tu dengan ijtihad dia. Orang sekarang ni biar banyak rojokan, nak rojok nota kaki ambil tu, ambil kira rojok. Rajin rojok markah lagi tinggi macam tu kan. Orang dulu lain. Sebab ilmu orang lebih hebat orang dahulu. Tu dia. Jadi di antara tanda kiamat besar, tanda kiamat yang akan berlaku itulah antara tarik ilmu. Ulama-ulama akhirnya iza lam yatruk aliman, tak ada orang alim lagi, ittakhazana ru'usan juhalan. Manusia akan mengambil orang yang depan memimpin dia orang juhal, mana orang-orang yang jahil yang tak kerti hukum hakam Allah Ta'ala. Maka dia mula nak bercakap fasu'ilu fa'aftahu, lalu mereka ditanya dia pun jawab bi ghairil ilmin, tanpa ilmu, fadallu maka dia sesat, wa adallu dan dia menyesatkan orang lain. Itu bahaya. Afatuddin di antara penyakit agama iaitulah wa mujtahidun jahilun, orang yang nak cuba bercakap agama padahal dia bukan ahli dia. Ini tanda kiamat lah. Tuan saksilah, nandakan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benda akan berlaku satu demi satu. Itulah. Sekarang kita tengok alim ulama sudah berkurangan, satu demi satu pergi, meninggalkan akan kita. Kalau peribahasa kita mengatakan apa, patah, tumbuh, hilang, berganti, maka peribahasa ni tak tepat berlaku pada ulama. Mereka patah payah tumbuh, patah payah tumbuh dan hilang payah nak ganti. Dia makan, bukan macam sepepat kereta, sepepat motor boleh ganti cepat kan. Soal nak mengaji tadi apa kan? Zakain, cerdik satu, wajtihad, dan dia kena bersungguh-sungguh. Kalau tengok orang dulu punya mengaji, masya-Allah, dia belajar tu dahsyat kan. Kadang orang kampung dah rindu, ingat kena meninggal tak balik-balik. Kita pula sekarang kalau pergi mengaji macam dukun dah tebas, kejap-kejap balik. Orang kampung tengok pasti balik kampung. Ilmu kau kena tiup kokok dah hilang. Orang dulu sampai ada satu ulama tu orang kampung dikenuri, ingatkan dah meninggal. Atau nak jadikan pada hari dia balik tu peranjat orang kan 10 tahun, atau dia menaun Mekah, menaun pondok, atau jadi tu kan. Zakain wa ijtihadin wa bulghatin adalah sekadar bekal, atau dia. Kemudian nasihatul ustaz, dia mengikut akan bimbingan guru dia betul. Yang saya nak sebut sini apa, tuluz zaman, mengambil masa yang panjang. Maka disebut dalam syarah dia kurang-kurangnya 40 tahun baru nak jejak baru ulama tu. Kurang-kurang dia belajar tu 40 tahun. Orang ini belajar 4 tahun dapat BA, tahu BA, buat anak. Lepas tu balik samsim, tak nak pakai mazhab, tak nak pakai itu. Jalan sufi tu ini karut macam-macam, dia boleh mengepek kan. Mengaji pun 4 tahun, baca bagi betul-betul. Waktu nak macam-macam ini semua fitnah akhir zaman. Orang dulu nak mengaku alim pun takut tu tengok. Jadi maka pada masa itu sudah tidak bererti lagi kehidupan insan. Bila ulama dah tak ada, tempat rojok tak ada, tak erti hidup. Dan kalau sekadar hidup nak makan minum, yang kaki 4 orang boleh makan minum. Kemudian alam penuh dengan kesesatan, manusia telah kehilangan nilai dan pegangan hidup bila ulama itu diangkat satu-satu. Sebenarnya alim ulama lah yang memberikan makna dan arti kepada kehidupan manusia di permukaan bumi ini. Apabila mereka telah hilang segala sesuatu yang, kalau tak ada, mana telah hilang sesuatu yang amat bernilai. Dan di akhir-akhir ini telah kita lihat gejala-gejala yang menunjukkan hampirnya zaman yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, di mana bilangan ulama-ulama tinggal sedikit, ada tetap banyak dan usaha untuk melahirkan pula tidak mendapat perhatian, dipandang sinis, kadang-kadang ditekan. Pondok-pondok sekolah-sekolah agama kurang mendapat perhatian daripada cerdik pandai. Yang cerdik pandai dihadirkan mengejar dunia yang akan ditinggal. Benda yang dibawa dia tak fokus.
Maka banyaklah mengutamakan pengajian di bidang urusan keduniaan yang meraih keuntungan dan harta benda dunia yang sementara. Ya, inilah keadaan masyarakat pada hari ini. Oleh itu peroleh kita memikirkan hal yang demikian dan cari jalan untuk menyelesaikan. Ini tanda-tanda akhir zaman, tuan-tuan. Dan di antara disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, ekoran daripada manusia tenggelam dalam kegelapan kejahilan, sinaran nur ilmu itu kurang, maka pengaruh-pengaruh Yahud dan Nasara akan masuk, pengaruh-pengaruh musuh Islam akan masuk. Sebab jiwa tidak ada nur, digelap. Maka bila datang suasana ujian-ujian daripada dua golongan yang tidak henti merancang strategi berbagai cara untuk menjahanamkan umat Islam. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasara tidak akan reda kepada kamu ya Muhammad SAW selagi kita tidak ikut jalan mereka. Maka an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al-yahudu wan nasara qal faman. Rawahul Muslim. Meriwayatkan hadis ini oleh Imam Muslim dalam sahihnya daripada Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dia berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, kamu akan mengikut jejak langkah umat-umat sebelum kamu, terbawa-bawa dan terpengaruh, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Dia tarik itu cara pergaulan, cara pemakaian, cara pengolahan kehidupan, cara keluarga, satu-satu dia tarik sampai peringkat pentadbiran negara. Habis dia tarik buat cara dia, sehingga jikalau kamu masuk, jadi kalau mereka tu masuk ke lubang biawak pun kamu akan mengikuti masuk ke lubang biawak. Satu tamsiran yang amat keji. Lubang biawak dia masuk, engkau pun ikut juga. Sebab apa tadi? Sudah gelap, buta dengan cahaya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gitu Nabi kata apa? La tattaba'unna sunanal ladzina min qablihim. Kamu terbawa-bawa ikut perjalanan umat dan shibran bi shibrin, selingkal demi selingkal, zira'an bi zira'in, sehasta demi sehasta. Diheret kita habis masuk tenggelam, kan? Ya, gaya hidup, pemikiran semua dah ideologi kufar Yahud dan Nasara. Sehingga jikalau mereka masuk ke lubang biawak pun kamu terjun mengikut mereka. Bila mendengarkan tamsiran yang amat mengerikan, sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-Yahudu wan Nasara, adakah Yahudi dan Nasara yang Rasulullah maksudkan? Qal faman, siapa lagi? Itulah orang ni. Ini pesanan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam yang sangat kasih kepada umat, yang tidak ada satu jalan yang menyelamatkan semua. Rasulullah menyeru umatnya ke arah itu, dan tidak ada satu jalan yang mencelakakan melainkan Rasulullah blok kita, jangan dekati benda itu. Itulah Nabiur Rahmah, Nabi yang sentiasa membawa rahmat. Jadi maknanya umat Islam didedahkan akan terbawa, terikut jejak langkah atau cara hidup orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nasrani itu Kristian lah. Ini ada pula kata Kristian tu bangsa, tu bukan bangsa lah, agama. Macam-macam tentang isu pula. Maka dia kata hinggalah kepada urusan kecil dan perkara yang tidak menasabah. Contohnya dikalau orang Yahudi dan Nasara masuk ke lubang biawak yang kotor pun dan sempit, orang Islam pun tertiru. Dia merasakan seolah itu satu cara yang hebat. Dengan sebab apa? Kebutaan mata hati mereka. Mereka tak kenal akan agama Allah SWT yang sangat tinggi nilai. Al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Islam ni agama yang paling tinggi dan tidak ada lebih tinggi daripada itu. Sebab tu siapa mengambil Islam sebagai cara, dia akan selamat. Kalau kita tak tahu Islam di mana, maksud kita tidak akan selamat. Ya, maka hendaklah kita jaga kehidupan kita dengan cara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita lihat di zaman sekarang ini, kita akan dapat melihat kenyataan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ramai orang Islam yang telah kehilangan pegangan dalam kehidupan mereka.
Ya, ramai. Mereka banyak meniru cara hidup Yahudi. Bila buat konsert sampai konsert yang dekat-dekat boleh batal akidah, orang kita lalak-lalak. Tak ada rasa apa dan. Ya. Sebab mereka dah trend benda sikit demi sikit ditarik. Ya, sampai mereka akidah tercabut pun kadang mereka tak perasan. Ini bahaya yang amat besar. Ya, maka telah terperangkap dengan tipu hela Yahud wan Nasara. Allah Ta'ala sebut dalam ayat walan tarda. Tarda tu fi'lun mudhari' al-manfiyu billan li ibadatil istimrari wad dawam. Tu keadaan Arabia wa Su'al. Bila fi'al mudhari' nak dengan lan, apa maksud dia? Dia memfaedah selama-lamanya, dia takkan berhenti tadi. Kerja jahat Yahudi dan Nasara ni takkan berhenti. Dia akan masuk berbagai-bagai cara, licik, halus, demi untuk menjahanamkan umat Islam. Kalau umat Islam tidak sedar, maka ini bahaya besar. Ini semua proses akhir zaman. Dan di antara benda apabila berlaku sampai peringkat umat Islam menolak hadis Rasulullah SAW, hadis mereka tolak. Dan benda ini telah disebut dalam riwayat Abu Daud dan riwayat Ibnu Majah an Al-Miqdam Ibn Al-Ma'di Karibah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yushikur rajul muttaki'an ala ariqatih yuhaddisuna bihadisin min hadisi fayaqul bainana wa bainakum kitabullah azza wa jalla fama wajadna fihi min halalin istahlalnahu wa ma wajadnahu fihi min haramin haramnahu ala wa innama harrama ar-rasul sallallahu alaihi wasallam mislu ma harramallah. Daripada Miqdam Ibnu Ma'dil Karibah radhiyallahu an, dia berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, hampir tiba satu masa, dan masa kita dah berlaku tidak, tuan-tuan tengok sini, dalam negara kita sendiri berlaku atau tidak, tuan-tuan tengok sini betapa besarnya mukjizat Rasulullah SAW, di mana seorang laki-laki yang sedang duduk bersandar di atas katil lalu disampaikan orang kepada sebuah hadis, ya, ini min hadis Rasulullah SAW. Ya, maka ia berkata, pegangan kami dan kamu hanyalah kitab Quran, hadis kita tak pakai. Berlaku tak benda tu? Dah berlaku dalam negara kita kan? Ya, ke tuan-tuan tak baca surat Kubau? Baca surat Kubau ni. Ya, dah lepas dah benda tu. Tak pakai kumpulan anti hadis. Rasulullah dah beritahu 1400 tahun lebih riwayat daripada Imam Abu Dawud As-Sijistani. Ya, apa yang dihalalkan dikata Quran kami halalkan, dan apa yang diharam kami haram. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabda, padahal yang diharamkan oleh Rasulullah SAW sama hukumnya dengan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul, Rasulullah menerima mandat yang penuh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma atakumur rasul fakhuzu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa sahaja yang didatangkan oleh Rasul hendaklah kamu terima pakai. Ini otoriti besar, diberi mandat oleh Allah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang dilarang hendaklah kamu tinggalkan. Ya, tiba-tiba dia kata tak pakai hadis, dia pakai Quran saja. Ya. Dan Quran tu datang daripada mana? Datang daripada bapa dia. Tidak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu masalah. Ini punya perancangan jahat Yahud wan Nasara. Ya, dia ada cocok satu-satu. Bermula punca besar umat Islam di akhir zaman ialah mereka bila berjaya dipisahkan daripada majlisul ilmu. Majlis ilmu kalau dia ingat biar. Sebab tu Al-Fadhil tuan guru kita Muallim Haji Abdul Wahid Allah angkat martabat dia. Di mana-mana kuliah biasa dia selitkan di situ. Ya. Wasyiyatkumus sakratan, sakratul hubbil aish wa hubbil jahl, fa inda zalika la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar wal qa'imuna bil kitabi was sunnati kas-sabiqinal awwalin minal muhajirin wal ansar aqamakan. Rawahu Aisyah radhiyallahu anha. Memabukkan kamu oleh dua kemabukan, dan mabuk ini lebih dahsyat daripada mabuk hissiyah, mabuk luar tu. Lebih dahsyat daripada dia minum minuman yang memabukkan atau dikenali minuman keras. Ya, bermacam-macam nama yang diberi di akhir zaman. Ya, lebih dahsyat daripada itu. Sebab kalau kita minum minuman mabuk, ya, pagi mungkin petang dia sudah clear. Tapi mabuk ni bukan mabuk luar, dia mabuk dalam. Mabuk maknawi.
Dua ni kena kadang sampai mati dia tak perasan, dia orang panggil apa, tak sedar lagi. Ini bahaya besar. Dua mabukkan. Pertama apa? Hubbil aish, terlampau kasih, minat, memberi tumpuan, perhatian kepada kehidupan dunia sahaja. Ya, dia boleh makan, boleh senang, rumah besar, kereta besar, ya, semua tu okey lah tu. Gaji pun besar, rasa selesa. Ada sampai keluar mulut itu, oh, kami tak ada apa dah. Ya, selamat dah, sejahtera. Dia kata anak saya semua dah biasa. Tanya anak dia bilang sifat 20 pun tak tahu. Ya. Tanya anak Rasul punya anak, punya isteri, keturunan pun tak tahu. Jadi saya tak berapa ambil perhatian. La ilaha. Ya. Itulah tuan-tuan. Bila tarbiyah tidak dijaga, dia akan jadi terbiar. Dua je. Tarbiyah, kalau tak ada tarbiyah, dia terbiar lagi. Yang banyak jadi terbiar. Itu bahaya besar, tuan-tuan. Yang keduanya hubbul jahli, kasih tenggelam dalam kejahilan. Seronok, tuan-tuan. Tak pergi kuliah, tak gimana, seronok nak masuk kerja dia. Mana telinga dia tak masuk ayat-ayat Allah, tak masuk hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jadi kotor. Ketiga itu Nabi kata apa? La ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Katakan tengok lagi orang buat amar ma'ruf nahi munkar. Ini togak tiang seri kepada Islam itu ialah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Maka bila umat Islam dah tak kenal agama dia lagi, ketiga itu dia nak buat amar ma'ruf nahi munkar. Hidup dia, style musuh Islam, style Yahud, style Yahudi. Cara dia bawakan fikrah dia pun semua fikrah golongan Yahud dan Nasara. Di mana dia nak jaga agama Allah Ta'ala. Sebab tu ni dua benda amat penting. Jangan kita terperangkap dengan kemabukan keduniaan, dan jangan terperangkap dengan kejahilan terhadap agama sendiri. Ya, maka tidak suatu tawaran Rasulullah banyak dalam bab-bab ilmu ni. Sehingga Rasulullah menyatakan man ahabba an yanzura ila utaqaillahi minan nar falyanzur ila muta'allimin wal mustami'in al-hadis. Barang siapa yang seronok nak tengok muka-muka manusia yang bakal dilepaskan dari sentuhan azab neraka Allah, maka hendaklah tengok pada orang yang menjadi ahli ilmu, yang mengajar ilmu dan menimba ilmu, yang mencari ilmu. Sebab nur ilmu tu adalah sangat besar. Iman adalah nur. Bila masuk ilmu dipanggil nurun ala nur, cahaya atas cahaya masuk. Ya, maka hati itu akan terang dan dia boleh mengukur, ya, apabila suasana itu terang. Berbanding kalau suasana itu gelap, maka jadi masalah. Jadi laki yang dimaksudkan dalam hadis ini seorang yang mengingkari kedudukan hadis sebagai sumber hukum. Ya, yang kedua selepas daripada Al-Quran. Ya. Sumber besar ialah hadis Nabi. Jadi kata ia hanya percaya kepada Quran saja, begitulah hadis. Ia tidak perlu untuk dijadikan sumber hukum dan tempat rujuk, dan golongan ini tidak syak lagi, telah terkeluar daripada ikatan agama Islam. Bermakna akidah sudah batal, rosak. Dan sebenarnya seorang itu tidak akan dapat memahami Al-Quran jika tidak merujuk kepada hadis Rasulullah SAW. Quran kata apa kan? Ya. Farka'u ma'ar raki, rokoklah kamu berserta orang rokok. Dia pergi masjid rokok, betul balik. Pasal apa? Quran kata rokok je, jangan tambah-tambah lagi. Ni agama mana pula? Ya. Jadi benda tu kena pencerahan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa dimaksudkan? Ya. Iza kuntum islaf faghsilu wujuhakum wa aydakum ila al-marafiq ila akhir ayat. Macam mana cara dia? Maka itu Rasulullah pengulas. Dan ulasan Rasulullah pula diterangkan lagi detail daripada ulama. Ya, sebab tu mereka yang lari pada ulama tu amat besar bahaya dia. Ya, bahaya amat besar apabila umat Islam lari. Dan benda ni berlaku di akhir zaman. Sayati zamanun yafirruna minal ulama fayabtalihumullahu bisalasatil balayat awwaluha yurfa'ul baraka an kasbihim wasaniha yusallitullahu sultanan jairah wasalisuha yakhrujuna minad dunya bighairil iman wala ayazabillah. Akan datang akhir zaman, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, manusia akan lari daripada ulama. Dia lebih suka memakai perkataan pakar juhala,
Ya, ulama bercakap mula nak dipertikai. Orang kerti agama bercakap dia nak labelkan macam-macam. Yang si jahil ni si kita kata Bagal bin Himar ni kan. Dia bercakap ni ada pula juru-juru juak-juak dia kan. Yang bercakap pengampu, kata kawan saya seorang Ustaz Idris ni panggil apa? Ampusana wa ampusini. Ni banyak ni. Ni muka ni banyak muka ampusana wa ampusini. Dia mengampu kan. Sebab apa? Itulah kerja dia. Sebab tu pembinaan qalbi penting kan. Batul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menerangkan kelebihan fadailul ilm, kelebihan ilmu, di sana pula sebaliknya salah terang. Dia ada dia punya apa pro kontra dia. Benda tinggi tapi jaga, kalau tak jaga dia jatuh teruk. Naik 50 kaki, 60 kaki, kalau jatuh apa kerja? Jangan dia kata 2 kaki pula, dia dah buruk pula ni. Dia jatuh 2 kaki ni. Dia naik 70, jatuh 70 kan. Kalau dia naik 3 kaki, jatuh 3 kaki boleh lagi. Sengal-sengal bengkak boleh urut. Kalau dia jatuh 80 kaki, jatuh kepala ke bawah pula, jawab dia habis. Faham? Maknanya ulama tu tinggi martabat, tapi kalau dia tak jaga title dia jatuh, dia habis tadi. Rosak, dia akan jadi pengkhianat pula nanti. Itu yang sangat bahaya di akhir zaman, yang kita kena tengok dan kita perhati baik-baik. Bahawa ulama diangkat martabat. Lepas tu di awal kena jaga kalbi kita tu. Man talabal ilma liyumariya bihi sufaha aw liyasifa wujuhan nas ilaih falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa menuntut ilmu Allah Ta'ala yang diambil dari Quran dan hadis, tapi niat dia lain. Tujuan dia untuk menunjuk hebat dia, tujuan dia untuk liyasifa wujuhan nas ilaih, nak memalingkan muka manusia supaya beradab ke dia. Manusia glamour, sediakan tempat duduk dalam neraka jahanam tu Nabi. Bakalan niat dia rosak, dia habis dan punca bila niat dia rosak dia, sebab benda besar dia kena jaga betul-betul wadah dia, kalbi dia, supaya dia masuk dengan cantik. Barulah dia mendapat satu tawaran besar, title yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Al-ulama umana'ur rusul. Ulama ni pemegang amanah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Tapi Nabi letak dalam hadis ni 2 syarat. Al-ulama umana'ur rusul ma lam yukhalitus sultan wa yudakhilud dunya. Fa iza khalatus sultan wa dakhalud dunya faqad khanu ar-rusulah fahzaruhum. Ulama ni pemegang amanah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Bila? Selama dia tidak dipengaruh oleh pemimpin-pemimpin yang babas daripada agama Allah. Dan yang kedua, selama dia tak masuk fahaman kebendaan. Tu kata tadi, ampusana wa ampusini. Ini ulama penjilat banyak akhir zaman. Dia menjilat sana, menjilat sini, tidak ada harga maruah. Benda yang ada kat dia tu ilmu tu nur, benda besar. Tapi kalau kena apa? Rosak di awal, dia menuntut tu niat lain habis. Batu kalbi tu penting dijaga. Ilmu kalbi tu ilmu besar. Jadi jaga biar betul niat kena ta'ala. Ya. Jadi apabila dia masuk dia baik. Nabi kata apa? Malam yukhalitus sultan wa yadkhulunya. Fa iza khalatus sultan wa dakhalud dunya. Bila berlaku sebaliknya, dia masuk fahaman benda dan kepada dia, maka Nabi labelkan dia faqad khanu ar-rusulah. Itulah ulama yang menjadi pengkhianat bagi nabi-nabi dan rasul-rasul. Fahzaruhum. Kau jauhkan diri yang pakai kenyataan ulama macam ni, yang menyesatkan kamu. Sinfan iza saluha saluhan nas wa iza fasada fasadan nas. Al ulama wal umara. 2 golongan manusia ni, kalau dia baik, dia amanah dengan Allah dan Rasul, semua selamat. Kalau dia berlaku sebaliknya, manusia akan rosak. Siapa dia? Al ulama wal umara. Ulama dan pemimpin. Dia memainkan sikap, ya, mainkan peranan besar. Kalau dia cantik betul, maka umat akan jadi selamat. Tapi kalau dia rosak, balik sebaliknya akan berlaku. Itu di antara amaratus sa'ah, tanda-tanda kiamat yang Nabi sebut. Sebab tu sahabat dengar, sahabat kata, tak ya Rasulullah, tolong agar kami tak bertemu dengan zaman yang engkau sifatkan itu. Kemudian disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda amaratus sa'ah, iaitulah 2 golongan yang akan
tersumbat dalam azab yang sangat besar di akhirat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinfan min ahlin nar lam arahuma. Dua golongan ni akan terjun ke dalam neraka, tapi aku tak tempat tengok. Bermakna akhir zaman ni kes. Lam arahuma, aku tak tengok lagi dulu. Golongan siapa dia? Qaumun ma'akum siyatun ka'aznabil baqar yadribuna biha an-nas wa nisa'un kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhun ka'aznimatil bukhti al-ma'ilah la yadkhalnal jannah wa la yajidna rihaha. A'udzubillah. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza. Rawahul Muslim. Dalam Sahih Muslim dari riwayat Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, ada dua golongan pasti menjadi penghuni neraka wal a'yazubillah. Dan aku belum lagi melihat mereka. Zaman Nabi tak ada golongan. Pertama, golongan penguasa yang mempunyai cemeti. Maknanya golongan orang yang memimpin, ya, bagaikan ekor lembu yang digunakan untuk memukul orang. Maknanya dia bertindak zalim dalam kepimpinannya. Yang kedua, perempuan yang berpakaian tetapi bertelanjang. Pakai sarung kain tapi macam tak berpakaian, ya. Dia dah aurat perempuan ni dia ketat, tuan-tuan. Ketat syarat, bukan ketat pakaian, disilat faham. Dia ketatkan dunia dah macam sarung nangka. Ya. Jadi maknanya pakaian macam tak berpakaian, macam bertelanjang, berlenggang-lenggok waktu berjalan, bukan main lagi, kan, nak menggayakan body dia untuk memikat kaum lelaki, dan ya, kadang tak lebay pun sengit segeban dia tengok. Ya, dan menghayun-hayun bahu dia pula. Kepala mereka sanggul di atas kepala tu. Wah, dia pakai sanggul bonjol macam goh unta, kata Nabi SAW. Kedua-dua golongan ini tidak akan masuk syurga dan tidak akan mencium bau syurga. Dia tak dapat. Ini semua berakhir zaman banyak kan ni, ya. Gaya-gaya, cara-cara barat yang dibawa yang memusnahkan akhlak umat Islam, ya. Dan tak dikawal dengan cara yang betul, menyebabkan apa? Banyak masalah yang berlaku. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'tiyanna 'alan nas zamanun la yabqa minhum ahad illa akala riba faman lam ya'kul asabahu min ghubarih. Ini sistem yang telah dihancurkan. Sistem ini dihancurkan oleh Yahud dan Nasara. Habis ni. Dari bahasa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, akan tiba suatu zaman kita dah banyak, tidak ada seorang jua pun kecuali ia terlibat dengan memakan harta riba. Ya. Kalau ia tidak memakan secara langsung, ia terkena juga debu-debu dia. Ya, asabahu min ghubarih, dia akan kena debu-debu. Sistem kan. Ya, sana sistem riba, sini riba, dah habis terkena. Ya, itu masalah yang berlaku tadi akhir zaman ni. Sebab tu sahabat tak nak duduk. Ya, sahabat tak nak duduk. Sebab kita banyak berselawat, minta ampun dan selawat kepada baginda. Mudah-mudahan kita dapat syafaat baginda. Suasana memang teruk, tuan-tuan. Ya. Dalam keadaan Rasulullah ada warning tu. La'anallahu akila riba wa mukilahu wa syahidai wa katibah. Laknat, tuan-tuan ni. Allah Ta'ala melaknat akila riba, pemakan riba. La'anallahu akila riba wa mukilahu, wakil dia, ya, wa syahidai, dua saksi dia, wa katibah, dan kerani. Mana yang terlibat dengan unsur riba ni, ya, dia makan laknat dari Allah Ta'ala wal a'yazubillah. Dan diriwayatkan pemakan riba ni di jejak di besok sirat yang dibentangkan lebih kurang panjang 17,000 tahun panjang sirat, dan mengikut jalan syarah Sahih Muslim. Akilu riba, dia makan riba, dia baru nak cecah dia punya apa, kaki dekat sirat, dia telah digentap oleh lidah neraka. Sok dibalikkan. Sistem riba, sistem yang sangat keji. Ya, kullu qardin yajribu manfa'an fahuwa riban. Tiap-tiap kirat pinjaman yang menarik manfaat itu riba. Dan 10%, 20% habis. Ya, banyak dah guna. Jadi masalah dia
Itulah ke akhir zaman. Makna hidup di akhir zaman yang bagi orang yang beriman ibarat menggenggam bara api. Kena pegang walau apa jadi, sampai jadi abu. Kalau kita lepas dia, dapat dia habis. Sebab sangat-sangat bahaya. Dan pengeliruan yang dilakukan, tanda akhir zaman juga berlaku. Mana orang yang minum khamar, arak, tapi tak namakan arak, minuman kesihatan dia. Macam-macam. Ini saya iblis. Iblis dia tukar jenama tuan ni. Pohon tu tak boleh makan, tapi diubah sajaratul khuldi. Mana pohon yang menyebabkan kamu kekal, wahai Adam, kalau kamu makan. Kan? Sekarang Yahud dan Nasara diubah macam-macam. Ni sistem ni dipakai, sistem iblis, cara teori iblis menyesatkan orang. Dia maksudnya orang main judi, dia bubuh nama yang bukan judi. Ini loteri kebajikan masyarakat. Benda haram tonggeng judi, dia kata kebajikan. Dia nak suruh berenang, dia telanjangkan orang. Inilah pakaian renang. Kalau tak pakai macam ni, faqad batalat, tak sah renang kau. Faham? Kena pakai tu dalam dan rupa beruk, macam mana rupa dia berenang abang-abang dia macam apa, macam beruk kan. Baru sah berenang. Batalkan macam ni tak sah. Itu sistem syaitan iblis menipu. Dan berlaku dalam masalah arak diubah nama. An Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an qala Rasulullah sallam la yashrabanna min ummati al-khamr yusammunaha bighairi ismiha yu'zafu ala ru'usihim bil ma'azik wal maghanniyat yakhsifullahu bihimul ard wa yaj'ala minhum al-kiradah wal hanazil. Berlaku dah benda ni? Daripada Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahwasanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ada sebahagian dari umatku orang yang meminum khamar, minum arak, dan mereka menamakan dengan nama yang lain. Macam-macam nama lah. Mereka minum sambil dialun dengan bunyi muzik dan suara artis-artis yang tidak berakhlak. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menenggelamkan mereka ke dalam bumi dengan gempa, dan Allah akan merobohkan mereka, merubah muka mereka menjadi kera dan babi. Ini hadis daripada Ibnu Majah. Berlaku tak? Banyak dah berlaku. Cerita-cerita ni banyak berlaku. Mana telah ubah rupa, sama ada ubah hisiah berlaku betul, atau ubah pada makna. Maknanya rupa macam orang, tapi perangai bukan orang. Itu maksudnya. Jadi maksudnya ada di kalangan orang Islam yang mereka minum khamar, minum arak. Mereka mengatakan bahawa yang diminum itu bukan khamar, ia hanyalah sejenis minuman yang dapat menyegarkan tubuh badan gitu. Minuman penyegar tubuh badan, atau yang dapat menghilangkan dahaga, dan tak ada air lain nak minum. Mereka maknanya memberikan satu nama yang menunjukkan bahawa seolah-olah itu bukan khamar atau bukan arak, tetapi sebenarnya adalah arak khamar yang telah diharamkan oleh Allah SWT. Kemudian sudah menjadi kelaziman suasana mabuk dengan arak tadi, dilengkapkan dengan apa? Disertai dengan alunan muzik, dan juga maknanya barisan-barisan artis mereka dengan suasana yang agak bukan teruk lagi, bukan agak, memang teruk. Keruntuhan akhlak berlaku begitu dahsyat. Di mana Rasulullah SAW menerangkan bahawa gulungan ini akan ditimpa kepada bumi, gempa bumi akan datang. Sebab tu zikir dipanggil tadba'ul balak. Zikir itu menolak bala. Adapun maksiat menarik bala. Tapi balak bila dia datang, dia tak kira dia sapu habis. Orang salih tak salih dia jalan sekali. Itu masalah azna al-balak izan nazara ammah. Balak bila turun dia umum begitu. Sebab zahar al-fasad bil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Zahir ni kerosakan, bala, bencana darat dan laut dan punca daripada tangan-tangan manusia. Ay birtikabil ma'asi, dengan mengerjakan mungkar dan maksiat, maka tunggu bala akan sampai satu peringkat. Dan bala yang paling kita gerun, lebih daripada tenggelam bumi, berubah jadi kera ataupun hinzir.
Ya, ialah apa? Tercabut iman, wala'iyazabillah. Itu yang kita takut. Ya, yang kita paling takut apa? Bila manusia tadi apa? Lari daripada ilmuan para ulama, maka pertama sekali apa? Tuan angkat tadi apa? Yurfa'u al-barakat min kasbihim. Tuan angkat berkat dari kehidupan, tak ada berkat. Yang kedua, yusallitullahu sultanan jairah. Tuan dera mereka tadi dengan pemimpin yang zalim, yang tidak mau berhukum dengan syariat Allah Ta'ala. Dan yang ketiganya apa? Ini paling besar ni. Yakhrujuna minad dunya bighairil iman. Dia keluar daripada dunia, iman tercabut. Maknanya dia murtad daripada agama Allah. Ya, sekarang kita tengok kan. Ya, tu. Ini bahaya besar berlaku satu di masa. Sebab tu kena jaga betul-betul kan. Pegang betul-betul tamassuk bisunnah. Man tamassaka bisunnati dakhala jannah. Siapa berpegang teguh dengan sunnahku, nasai jaminan syurga untuk dia. Tawaran yang telah diberikan oleh insan yang paling sempurna, yang paling hebat. Ya, kalau tidak kena, dia tidak dijadikan semua makhluk. Itu di antara kehebatan baginda sallallahu alaihi wasallam yang sangat cinta kepada umatnya. Jadi sangat benarlah kenyataan baginda Rasulullah SAW. Ya, gempa bumi, ya, demi gempa bumi berlaku di beberapa tempat di dunia ni sebagai satu siksaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan jikalau gulungan ini belum sampai ke peringkat diubah menjadi bentuk badan kepada haiwan tersebut, maka dia makin hampir keadaan itu berlaku. Dengan tindakan-tindakan manusia itu sedikit demi sedikit makin lari daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang jelas di antara kita lihat di sini ialah sedikitnya kaum lelaki. Ya, perangkaan kelahiran pun yang tengok dah banyak, timbul banyak. Laki-laki dah kurang. Sama ada lelaki itu kurang dengan sebab lahirnya sendiri banyak, memang perempuan lebih banyak, ataupun dengan sebab berlakunya penghapusan kaum lelaki. Sebab peperangan akan tak berhenti akhir zaman ni, perang. Yang terlibat dengan peperangan banyak adalah lelaki. Itu di antara realiti yang kita lihat, menunjukkan apa? Mukjizat baginda SAW daripada hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, la uhazzisannakum hadisan la yuhaddisukum ahad ba'di. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul min asyratis sa'ah an yaqillal ilm, an yaqillal ilma wa yazharul jahl wa yazharuz zina wa yuksirun nisa wa yaqillar rijal hatta yakuna li 50 imra'atan al-qayyim al-wahid. Rawahul Bukhari wal Muslim. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, aku ceritakan kepada kamu satu hadis yang tidak ada orang lain menceritakan dia. Iaitu mendengar daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara tanda-tanda kiamat, asyratus sa'ah, ialah sedikit ilmu. Maka dia dah sebut ilmu diangkat. Dan banyaknya kejahilan. Merata-rata manusia dah tak kenal Tuhannya, tak kenal tanggungjawab, dan tak perasan mati itu makin dekat, makin hampir. Dan berlakunya banyak perzinahan. Dan bila ilmu tak ada, jiwa mereka kosong, gelap, akhirnya menjerubungi mereka kesesatan. Ya, jadi berzina tu sampai peringkat besok akhir zaman tu, last kali dekat dengan kiamat tu. Ya, maka dia jadi macam mana tuan? Dah macam binatang lebih teruk. Dia berzina depan-depan, ya, khalayak ramai saja, tepi-tepi jalan, tak ada apa-apa, tak ada rasa, langsung madu. Itu akan sampai zaman tu. Zaman tu akan sampai, menunjukkan apa? Tanda hebatnya akhir zaman, kerosakan yang amat dahsyat. Betul Nabi sebut, ya'ti zaman, ya'ti 'alan nas zamanun yakunul mu'min fihi azal min syatih. Ya, akan datang zaman kepada manusia, satu zaman yang mana orang mukmin tu pada zaman itu dia lebih hina daripada kambing yang dipelihara. Dia dengan kambing dia lagi baik. Terus saya sebut makna apa? Keruntuhan yang amat dahsyat. Ya, itu di antara apa? Sifat-sifat yang digambarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berlakunya ramai kaum perempuan, sedikit laki-laki, sehingga nantinya seorang laki akan mengurus 50 perempuan. Mana satu ni sebab 50. Ya, itu banyaknya
kedudukan di akhir zaman. Ini bukan makna satu lelaki boleh nikah 50. Itu kan daripada saya pakai hadis sahih Bukhari Muslim. Akhir zaman kata satu nisbah 50. Bukan itu maksud dia. Nak cerita ramainya kaum perempuan, kaum lelaki sudah kurang, itu maksud dia. Ya. Dengan keadaan yang berlaku, perangkaan kelahiran dan peperangan dan sebagainya. Dan di antara kedahsyatan akhir zaman, baginda sallallahu menyatakan apa? Satakunu fitan, akan berlaku fitnah yang amat besar. Al-qa'id fiha khairun minal qa'im, wal qa'im fiha khairun minal mashi, wal mashi fiha khairun minas sa'i. Mana orang di akhir zaman besok berlaku fitnah begitu banyak, sehingga orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Mana dia berdiri je, fitnah dah tunggu dia, tu maksudnya. Di mana saja kita berjalan jumpa maksiat. Di mana kita tak ada telinga, ada dia maksiat. Di mana saja kita bergerak, ada dia mungkar maksiat yang didapati. Menandakan kedahsyatan akhir zaman yang diberitahu oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Mana orang tu duduk lebih baik daripada berdiri, dan orang berdiri lebih baik daripada berjalan, dan orang berjalan lebih baik daripada orang berlari. Mana lagi kesak ke depan, lagi fitnah cukup banyak. Jadi jalan yang selamat Rasulullah tinggalkan kita dua pegangan, ya, iaitulah Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Ya, taraktu fikum amrain lan tadillu ba'di in tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnatar rasulillah. Aku tinggalkan pada kamu dua pegangan, kamu tidak akan sesat selama-lamanya, iaitulah Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Jadi kita kena berpegang dengan Al-Quran dan sunnah. Pegang macam mana? Ambil Quran sebelah, hadis sebelah. Tunggu malaikat maut datang macam tu. Tu naas awak dia. Ya, berpegang tu maknanya mengamal, melaksanakan tuntutan Al-Quran. Quran pertama wajib kita kena baca dengan betul. Ya, kedua kena faham dengan tepat mengikut tafsiran mufassirin min ahli sunnah. Ya, jangan pakai mufassir lain, dia banyak kan. Kalau kita tengok kitab tafsir wal mufassirun, oh banyak tafsir daripada Syiah tu besar-besar. Kita tengok kita Arab tebal-tebal, habis jawab dia. Ya, ni semua akan ada hadis-hadis yang disebut oleh Nabi SAW. Masa pun tak cukup banyak-banyak. Itu di antara dia. Jadi kita kenapa? 3 tanggungjawab. Baca dengan betul. Sebab Nabi kata rubbal qariyil Quran wal Qur'anu yal'anu. Banyak pembaca Quran, Quran laknat dia balik. Ya, dia baca makhluk tak kena, simpang siur, pendek panjang dia pakai buan, jangan. Ni bukan soal khabar, tuan. Ya, haram kita membaca Quran kalau tak mengaji ilmu tajwid. Kalau dia tak mengaji ilmu tajwid, sah dia baca tak betul ni. Ya. Mat pun tak kenal, dia kenal satu je, mat rempit dia kenal. Ya, lain mat dia tak kenal, dia pentam tak boleh. Dia bukan soal khabar. Jangan pandai-pandai saya baca-baca macam nak kena tu syaitan bisik kat kita. Mesti telah, sebab ilmu Quran ilmu musyafahah. Dia kena ambil kepada guru-guru, mulut. Dan yang elok juga ada sanad. Ya, sanad kepada sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bacaan. Kemudian mengaji tafsir mengikut pentafsiran ulama ahli sunnah wal jamaah. Kemudian at-tanfiz, pelaksanaan zahir wal batin semua dalam Quran tu. Maka itu dipanggil orang yang berpegang tamasuk dengan Quran. Ya, kalau dipegang betul dengan Quran ni, baca dengan betul, ya, beramal betul, tak sempat al-padang mahsyar, dalam alam barzah dah Allah Ta'ala berikan dia satu keistimewaan, iaitulah Al-Quran memberi maknanya apa? Satu bantuan, iaitulah daripada Al-Quran dia akan diberikan mandat oleh Allah Ta'ala membela orang yang menjaga dia. Datang azab dia dependent. Jangan azab dia menjaga aku ketika ia hidup dalam Al-Quran, dan betul amalan yang lain. Iaitu di antara pesanan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan akhir dari baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan satakunu alaikum a'immah yamlikuna arzakakum yuhaddisunakum fayukazzibunakum wa ya'maluna fayasubbuna al-amal la yardau minkum hatta tuhassinu qabihakum wa tusaddiqu kazibahum. Ya. Allah fa'atuhum al-haq ma radu bihi fa iza tajawazu faman qutila an zalik fa huwa syahidun. Akan datang zaman, di akhir zaman ni, a'immah atau a'immah, ya, pemimpin-pemimpin, kepala-kepala yang diberi mandat untuk memimpin, yamlikuna arzakakum,
mereka akan kontrol, maknanya rezeki kamu. Maknanya apa? Mereka membuat tindasan, bukan menyelamatkan, tapi mereka membuat khianat dalam kepimpinan, terutama dalam bab keperluan rezeki rakyat yang dipimpin. Baku penyelewengan dalam bab ni. Yuhadisunakum fayakzibunakum. Mereka memberikan kenyataan kepada kamu, Rasulullah kata, tapi mereka membohongi kamu. Dia bercakap tapi bohong dan ya, ini salah satu sebut. Ya. Ya'maluna fayasubbunal amal. Mereka buat tindakan tapi semua tu amal yang ada rosak belaka, menyalahi syariat. La yarda minkum hatta tuhassinu qabiyakum. Dia takkan redha pada kamu sehingga kamu mentahsinkan, ya, kamu mengelokkan kejahatan mereka. Dia buat tak betul pun betul, tak betul pun betul. Itu jelas daripada baginda SAW. Suasana-suasana yang dikatakan kepanasan di akhir zaman ibarat menggenggam bara api. Maka Rasulullah kata pegang, genggam, jangan lepas sampai jadi abu, tu maksudnya. Ya, biar kita mati bersama Islam. Ya, kata Islam apa benda? Dua ya. Aslim, taslam. Kita pegang Islam sungguh-sungguh, insya-Allah kita akan selamat. Dan pakailah satu pesanan besar daripada Rasulullah SAW. Mautatun fi ta'atillah khairun min hayati fi maksiati. Kamu mati kerana mempertahankan agama Allah lebih baik daripada kamu hidup menderhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin ala alihi. Allahumma ighfir lana ya Allah ma salafna dzunub wa asimna ya Allah fima baqiya minal ajal fa inna khaira kullahu bi yadi wa anta bina ra'ufur rahim rabbana. Alhamdulillah. InsyaAllah lepas main kita ada majlis zikir ringkas, insyaAllah.